Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi dalam subjek sejarah tahun 4 pada minggu ini. Sebelum itu cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada kamu lah yang jawab soalan pengukuhan minggu lepas. Okay. Daripada banyak-banyak tu cikgu pilih 3 orang yang jawapan dapat tepat. Yang pertama Irdina Aini binti Asri, yang kedua Aisyah Insyirah Husin, dan yang ketiga Adha Afiqah binti Ibrahim. Okay, jawapan ini cikgu bagi jawapan yang betul. Yang pertama menjamin keselamatan, yang kedua meningkatkan kemakmuran, dan yang ketiga mewujudkan keamanan. Kau boleh buat kebetulan lah untuk keluarkan untuk peperiksaan akhir tahun ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita masuk bab baru pada minggu ini, iaitu kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Apa dia kegiatan ekonomi? Dalam bahasa mudah dia, kegiatan ekonomi ini maksudnya kegiatan aktiviti cari makan ataupun cari kekayaan. Itu bahasa mudah lah, bukan kata tepat, tapi nak senang faham itu lah. Cari makan, cari kekayaan. Okey, jom kita tengok apa dia aktiviti kegiatan ekonomi kerajaan Melayu. Okey, yang pertama macam kita tahu lah, yang pertama pertanian ni apa? Pertanian ni bercucuk tanam. Apa yang dicucuk dan ditanam? Okey, seperti kita baca lah. Tanam apa? Padi. Tanam padi. Dan selain tanaman utama dia tanam padi. Kemudian kalau baca dalam buku dia ada tu dia ni, kalau padi tu nak tumbuh, dia tanam apa lagi? Dia tanam ubi kayu. Ini makanan yang kata bagi kenyang lah, banyak kanji kan. Lepas tu selain pada ubi kayu, pisang. Ini senang tumbuh, pun sama juga kan, lebih kenyang. Dan yang ketiga buah pala. Buah pala ni, kalau belah Penang ni kita buat jeruk kan. Itu pula dia punya biji ni, atau biji buah pala tu, dia macam rempah kan. Tak tahu lah cikgu tak nak guna apa. Okey, yang pertama pertanian. Yang kedua, apa lagi aktiviti kegiatan ekonomi tu? Ya, mengutip hasil hutan dan hasil laut. Mengutip hasil hutan dan hasil laut. Pasal apa dia kutip hasil hutan dan hasil laut? Sebab dia tak boleh tanam pokok-pokok tu. Kalau dia boleh tanam, dia tak kutip lah kan. Ataupun nak tanam susah, lambat tumbuh kan. Okey, apa yang kita mula dengan hasil hutan? Apa yang dia kutip? Okey, jom kita tengok lah. Yang pertama, gaharu. Sudah gaharu, cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Gaharu ni tumbuhan lah, sejenis tumbuhan. Kata kalau kamu pernah dengar kayu gaharu. Okey, apa guna gaharu ni ya? Gaharu ni sebenarnya orang ambil dia untuk sebab dia bau wangi.
tu ada minyak gaharu. Minyak gaharu kan, kalau law ni ada minyak gaharu, wangi. Lepas titik itu sampai 20 minit dia punya tahan bau dia. Jadi gaharu ni bagi wangi lah. Salah satu kegunaan dia bagi wangi. Kalau kita tengok apa nama orang Cina dia bakar tu, yang tu dia agak tu bila kita boleh bau kan, nak bagi bau wangi lah, senang gaharu ni. Kemudian mereka juga buat teh. Tak tahulah daun ke kulit dia ke, tapi memang ada mereka buat teh lah, teh gaharu. Okey, yang kedua, rotan. Pada petik dalam hutan, rotan. Selain gaharu, lupa petik, rotan. Rotan ni dulu tahun 80-an 90-an gitu lah, popular sungguh lah. Tapi nak cerita ni zaman dulu lah, zaman dulu lagi popular lah. Rotan ni orang buat apa? Orang buat bakul, orang buat macam-macam lah peralatan yang daripada rotan. Nak cerita tahun 80 tu, 80 ni masa tu popular apa lah, buat perabot. Hebat lah orang kata. Kerusi rotan, sofa tu kan, sofa rotan. Satu ketika dulu lah, meja rotan. Lepas tu tenggelam lebih. Dulu lah kan. Macam orang dulu pun sama lah, dia guna rotan untuk buat macam-macam benda lah kan. Okey, lepas rotan, apa lagi? Kapur barus. Kapur baru ni apa? Kapur baru ni semua orang tahu kan, selalunya berkaitan dengan mayat. Tapi betul, kapur baru ni dia guna untuk awet mayat. Menurut ada pernah cuba baca lah, di 5,000 tahun sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa lahir, 5,000 tahun, zaman Fir'aun ni, Fir'aun pernah import kapur barus dari Kepulauan Melayu ni, dari Indonesia. Masa itu Indonesia antara air lah, Malaysia antara air, maksudnya Kepulauan Melayu ni kita semua lah, Indonesia, sebenarnya Malaysia. Import kapur barus untuk buat apa? Awet mami dia, mumia dia tu. Itu tak tahu betul ke tak, tapi cikgu ada pernah baca lah. Apa yang cikgu nak beritahu ialah kapur baru ni guna dia untuk awet mayat, bagi tahan mayat. Itu 3 hasil hutan yang dikutip lah, dikutip banyak-banyak dan boleh dijual juga. Okey, jom kita tengok hasil laut pula. Okey, dalam kitab dia ada apa kan? Apa hasil laut yang dikutip? Yang pertama, mutiara. Mutiara buat apa? Buat perhiasan lah. Buat apa lagi? Buat perhiasan barang kemas. Orang guna sabuk mutiara buat apa? Buat bedak pun. Dulu tak tahu lah, tapi dulu orang buat barang kemas lah. Okey, yang kedua, apa ni? Teripang. Sebenarnya teripang ni gamat. Gamat. Jadi dia kutip gamat. Sampai kelar lah kita tengok kan di Kedah lah. Jadi apa guna gamat ni? Gamat ni bahasa orang putih dia kata sea cucumber. Dia sejenis haiwan. Dia kata sea cucumber, timun laut. Jadi gamat ni, apa dia punya keistimewaan? Dia ada keupayaan tumbuh balik macam ekor cicak. Ekor cicak bila putih dia tumbuh balik. Begitu juga dengan gamat, kalau badan dia kena potong dia boleh tumbuh balik. Jadi dia pun ambil buat minyak, sapu dekat luka. Bila sapu dekat luka memang tu dia cepat baik. Itulah orang kata khasiat minyak gamat ni.
Mai zaman lah orang mula buat kajian lagi. Apa lagi kaset menjaga mat? Rupanya kaset dah banyak. Selain pada orang kita nak buat apa? Sembuh luka tu kan, buat minyak apa dekat luka tu, dia juga boleh apa mengurangkan kolesterol. Ni berdasarkan kajian lah, kajian daripada UPM dengan UKM. Ini bukan dakwaan lah, kajian. Kadang-kadang kita tengok ada orang jual produk tu, dia buat dakwaan, tak masuk makmal tu, tiba-tiba boleh ubat gaut, boleh ubat sakit jantung, sakit kolesterol, apa semua ada di kalangan, tapi tak masuk makmal. Itu hanya dakwaan. Tapi yang ini memang berdasarkan kajian daripada UPM dan UKM. Dia boleh turunkan kolesterol. Kemudian apa lagi? Banyaklah khasiat ada kan, kalau orang tanya dia ubat dia tahu lah. Okey, jadi kita tulis sikit pada atas tadi. Yang pertama, mutiara, gamat, inilah hasil Daud yang dikutip oleh orang Melayu untuk kegunaan sendiri dan juga untuk dijual. Okey, seterusnya jom kita tengok apa dia lagi. Perlombongan dan pembuatan kegiatan ekonomi. Perlombongan dan pembuatan. Dulu kita ada belajar apa nama kerajaan-kerajaan Melayu awal kan, macam mana dia pandai. Kalau kita perasan kerajaan apa, Sentubung, dia naik pasal apa? Ya, pasal perlombongan pijih besi, betul tak? Ni pun sama juga lah. Perlombongan tu maksudnya kita korek tanah, kita cari apa hasil bumi tu kan. Jadi kita jumpa biji timah, biji besi dengan emas. Biji timah habis dah, orang putih ambil, orang putih curi. Sekarang tinggal apa? Besi dengan emas lah. Besi pun ada, tak tahu lah, tapi emas dulu ada lagi lah. Okey, mereka dulu pun dari kerajaan apa, kita tengok kerajaan Sentubung, kerajaan Gangga Negara, kerajaan Kedah Tua. Memang aktiviti ekonomi mereka perlombongan, korek biji timah, biji besi, emas. Kemudian pembuatan maksudnya dia buat sesuatu lah dengan benda tu. Kalau besi tu dia bakar, dia tulis biji timah, biji besi, emas. Jadi dia buat apa? Dia bakar, dia lebok kan, melebur dengan timah, melebur dengan besi ni. Sebenarnya dia buat apa? Buat senjata kan, besi buat senjata lah, emas buat perhiasan, timah buat tembikar, buat periuk, pinggan, bercawan tu lah kan. Itu dalam bidang perlombongan dan pembuatan. Okey, dan akhir sekali pelabuhan. Aktiviti ekonomi orang Melayu dulu, pelabuhan dan perdagangan. Kita belajar itu kan, kerajaan maritim. Apa dia kerajaan maritim? Siapa ingat? Kerajaan maritim ialah kerajaan di tepi laut ataupun di muara sungai. Jadi tepi laut ni mereka buka
Maka pelabuhan lah. Kalau dulu memang orang bergerak, orang nak travel kan, nak musafir tu melalui laut, tak ada kapal terbang lagi. Jadi penat telur lalu sebenarnya mereka bawa lah makanan, mereka bawa ayak. Bila habis, mau tak mau mereka kena cari darat. Bila mereka cari darat, mereka tengok lah, mereka akan tengok nampak gunung, tengok nampak gunung Jerai. Ada apa-apa, singgah di pelabuhan Pulau Muda kan, contohnya kan. Bila bersinggah di pelabuhan tu, maka berlakulah aktiviti perdagangan. Hang jual barang aku beli barang. Nak ambil ayak kena bayar lah, kena bagi berapa kan. Kalau butter kena bagi berapa. Itulah makanan bersama juga kan, saling tukar-tukar. Maka wujudlah aktiviti perdagangan. Bila dah masuk banyak duit kan, maka makmurlah negeri itu. Jadi kita tengok, kita buat nota pelabuhan dan perdagangan. Okey, jadi cakap tadi lah, lepas singgah lepas nak kalan kan. Jadi berlakulah perdagangan di situ. Apa yang barang didagangkan, kita tulis sikit. Rebah ratus, lada hitam, rebah ratus seperti lada hitam, bunga cengkeh, buah pala. Bunga cengkeh dia tulis apa agak. Ada bunga cengkeh. Okey. Inilah dia aktiviti ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Okey, jadi kita tengok kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sebelum kita tutup sesi hari ini, kesimpulan dia, kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Kegiatan ekonomi itu apa tadi? Cikgu bagi bahasa mudah, iaitu kegiatan cari makan dan cari kekayaan. Kerajaan Melayu dulu apa aktiviti utama dia? Utama pertanian macam kita bincang itu, tanam padi. Tanam utama adalah tanam padi. Selain itu adalah tanam pisang, tanam ubi, tanam buah pala. Okey, yang kedua, mengutip hasil hutan dan hasil laut. Dari hutan dia kutip gaharu, rotan, kapur barus. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi yang ni yang terkenal lah. Gaharu guna untuk apa? Sebab bau dia wangi. Selalunya orang duk bakar bagi bau kan, bakar gaharu lah. Dan rotan buat macam buat bakul, buat tali ikat kan. Banyak kegunaan lah. Buat pukul orang pun boleh rotan. Sebab rotan ni ada besar, ada kecil. Mengenai kapur barus, kapur barus ni guna untuk awet mayat. Sampai kan ada cerita, tak tahu betul ke tak lah, sampai Mesir pun import kapur barus daripada kepulauan ni. Kemudian dari laut pula, apa kita kutip? Kita kutip mutiara, kita kutip gamat. Mutiara buat perhiasan, gamat buat ubat. Kalau kita tengok yang ni, yang pasal apa dia kutip? Awak dapat tanam untuk mula. Dapat tak tahu lah cara nak tanam kan. Tanam tak tumbuh ke kan. Ataupun waktu tu banyak hutan, nak buat tanam kan, dia ambil je lah. Okey. Dan yang ketiga, pelombongan dan pembuatan. Pelombongan ni maksudnya mengorek hasil bumi lah. Korek lupa bak, lupa timah, lupa besi, lupa emas. Kemudian dah jumpa tu,
mulalah kegiatan ekonomi pembuatan daripada timah tu buat perkakas rumah kan, periuk lah, sudu apa macam-macam kan. Kemudian daripada besi buat senjata, daripada emas buat perhiasan. Dan akhir sekali kegiatan ekonomi dia pelabuhan dan perdagangan. Pelabuhan ni macam cerita tadi lah, kapal berlayar di laut. Dulu memang orang belayak lah nak pergi tu kan, belayak di laut. Kemudian bila dia sampai waktu, dia baru kena ambil bekalan ayak nak habis, makanan nak habis. Jadi mereka pun tengok kat mana ada tempat tinggi kan. Mereka nampak gunung jerai, nampak apa kan. Jadi mereka pun singgah, maka berlakulah aktiviti perdagangan. Antara sebab-sebab tanah Kepulauan Melayu menjadi tempat persinggahan hingga boleh orang kata jadi pelabuhan tu, sebab kita duduk di tengah-tengah antara India dengan China, dua kerajaan besar satu ketika dulu kan. India China daripada Mesir kan, Timur Tengah tu. Jadi lalu nak pergi China pun lalu nak pergi India pun, mana pun lalu ke tengah. Mereka kena lalu ke Kepulauan Melayu ni. Sebab itulah mereka pun singgah, maka berlakulah aktiviti perdagangan. Okey, seperti biasa, kalau kamu tak faham, kau boleh pinjam cikgu. Kemudian jangan lupa jawab soalan pengukuhan yang cikgu bekalkan di bawah video ini. Okey, jawab elok-elok lah. Baca, kau boleh baca daripada sumber lain sama. Cari dalam internet kan. Sekarang ni maklumat senang nak cari daripada internet. Kemudian boleh jawab elok-elok dan hantar kepada cikgu. Cikgu bagi soalan sikit lah, nak tengok faham ke tidak. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.